Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini bersama dengan Encik Zahir akan mengajar kamu Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Sebelum tu boleh buka muka surat 10 ya. Buka buku teks jilid 1 ya. Muka surat 10. Okey. Ini kita belajar tentang simpulan bahasa. Okey, apa itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa ni maksud dia frasa yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada makna asal perkataan tersebut. Okey. Jadi simpulan bahasa ni dia mempunyai dua perkataan atau lebih digabungkan dan mempunyai maksud yang berlainan. Okey, contohnya yang pertama, kita tengok contoh yang pertama, titik peluh. Okey. Ini dua perkataan ya. Kan tadi simpulan bahasa ni terdiri daripada dua perkataan atau lebih kan. Jadi kalau satu perkataan ni titik ni maksudnya lain. Titik ni titik lah noktah. Kalau peluh tu, peluh kita lah kan yang air cecair keluar daripada badan kita, peluh. Okay, tapi kalau bila digabungkan mempunyai maksud yang lain, iaitu penat lelah atau berusaha bersungguh-sungguh. Ini adalah maksud titik peluh. Titik peluh ni maksudnya penat lelah ataupun kita punya hasil kita. Hasil sebab berusaha bersungguh-sungguh. Okey, contohnya, contoh ayat. Okey, kamu tengok gambar muka surat 10 tu. Sebab titik peluh ni cikgu ambil daripada contoh ayat daripada gambar 1 tu tengok gambar 1. Okey. Daripada gambar tu kan ada tiga titik kan, 3 noktah kan. Yang pertama dia tulis itu kebun lobak. Titik yang kedua membekalkan lobak. Yang ketiga barulah simpulan bahasa titik peluh. Jadi daripada idea gambar tersebut, jadi kita kena buat ayat berdasarkan simpulan bahasa tersebut. Okey. Jadi macam mana nak buat ayat? Tengok ni. Amin dan Arif mempunyai kebun lobak yang luas. Okey. Ini adalah yang isi pertama, kebun lobak tu. Daripada tengok gambar 1 tu ada isi pertama, kebun lobak. Okey, isi kedua membekalkan lobak kan. Tengok ayat dia. Mereka membekalkan lobak kepada peniaga-peniaga lain. Okey. Itu ayat daripada isi yang kedua daripada gambar yang pertama kan, membekalkan lobak. Okey. Isi yang ketiga titik peluh yang simpulan bahasa. Jadi macam mana nak buat ayat? Okey, tengok. Subur sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua. Puji Encik Husin. Okey. Kenapa ada tanda koma atas pada pangkal ayat ni dengan selepas berdua ni? Ini maksudnya koma atas ni pembuka dan penutup kata. Pembuka dan penutup kata ni selalunya digunakan waktu untuk dialog dalam ayat. Sebab itulah kena buat penutup dia, pembuka dan penutup kata. Subur sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua, koma, puji Encik Husin. Maksudnya daripada ayat tu boleh tahu Encik Husin yang sedang bercakap ataupun sedang memuji Amin dan Arif. Okey. Jadi tengok ayat tu, subur sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua. Kan titik peluh tadi maksudnya penat lelah ataupun hasil kita punya, hasil sebab berusaha bersungguh-sungguh. Titik peluh kamu berdua. Okay, tengok simpulan bahasa seterusnya. Mandi peluh. Okey. Mandi peluh. Mandi peluh ni maksudnya basah tubuh badan kerana berpeluh. Okay.
Contoh dia, Amin dan Arif sangat rajin. Mereka bermandi peluh kerana melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh. Okay, daripada ayat ni bagi tahu Amin dan Arif ni tubuh badan dia basah lah, bermandi peluh. Bermandi peluh ni maksudnya tubuh badan dia basah kerana melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita buat kerja berat atau kerja bersungguh-sungguh kan, kat badan kita berpeluh kan. Ataupun nak cakap Amin bermandi peluh kerana bersukan. Maksudnya disebabkan dia bersukan, dia berpeluh kan, badan dia basah, baju dia basah. Itulah maksudnya mandi peluh. Okey, tengok yang ketiga, cari jalan. Okay, apa dia cari jalan maksudnya? Maksud cari jalan ni ialah berikhtiar menyelesaikan sesuatu benda. Okey, berikhtiar menyelesaikan sesuatu benda maksudnya kita kena berikhtiar ataupun kita kena berusaha untuk menyelesaikan sesuatu benda. Ataupun selalunya cari jalan ni orang kata idea lah, lebih kurang maksudnya dengan idea. Okey, contoh ayat ni tak ada kaitan dalam buku. Cikgu bagi contoh. Contoh ayat, saintis sedang mencari jalan penyelesaian untuk mencegah wabak pandemik COVID-19. Ni ada ralat ni, sepatut notah ni, titik, tapi tertaip ni pula sepatut titik ni. Okey, saintis sedang mencari jalan penyelesaian untuk mencegah wabak pandemik COVID-19. Okey, jadi daripada ayat ni bermaksud saintis tengah berikhtiar ataupun tengah mencari idea untuk menyelesaikan wabak pandemik COVID-19 yang tengah melanda di seluruh dunia. Okey, itu adalah maksud cari jalan. Contohnya lah, Firas mencari jalan untuk menyelesaikan masalah matematik tersebut. Jadi macam mana dia cari jalan atau mencari penyelesaian? Dia mungkinlah dia guna kalkulator ke, ataupun dia bertanyakan kepada guru. Itu adalah cari jalan, berikhtiar. Okay, maksud kita berusaha untuk mencari penyelesaian satu masalah. Okey, yang terakhir, bulat hati. Apa itu maksudnya bulat hati? Bulat hati ni maksudnya ikhlas, bersungguh-sungguh. Okay. Contoh ayatnya, penduduk kampung sebulat hati untuk membantu keluarga Amir yang dalam kesusahan. Okey, daripada ayat ni membawa maksud penduduk kampung tu bersungguh ataupun seikhlas hati untuk membantu keluarga Amir yang sedang dalam kesusahan. Itu maksud dia. Okey, setakat ini cikgu nak kamu guna buku tulis penulisan. Betul lah, buku tulis penulisan. Cikgu nak kamu buat gambar nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, gambar nombor 2, 3 dan 4 tu dah ada isi kan, berdasarkan gambar. Jadi kamu cuma buat ayat sahaja berdasarkan gambar. Boleh ya? Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.